Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga kita semua mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan empunya langit dan bumi ini. Seperti biasa, kalau ikut bengkel saya sebelum ini, saya akan mulakan dengan umul kitab dan bacaan doa. InsyaAllah kita mulakan kuliah kita pagi ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Ya, kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya ya Allah, berilah keberkatan, kebaikan, hidayat-Mu kepada kami semua dalam kami mempelajari ilmu ini, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang selalu tunduk dan patuh kepada Engkau, ya Allah. Orang yang sentiasa memberi kebaikan kepada ummah, ya Allah. Jadikanlah perkongsian pagi ini antara asbab, ya Allah, untuk Kau hilangkan COVID-19 ini, ya Allah. Sungguhnya, ya Allah, COVID-19 ini melumpuhkan pergerakan kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang taat dan patuh kepada Engkau, ya Allah. Jadikanlah, ya Allah, perkongsian kami pada pagi ini, ya Allah, perkongsian yang mendapat kasih sayang-Mu, ya Allah. Menyebabkan berlakunya penyebaran kasih sayang di antara kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah. Berilah kefahaman kepada kami, ya Allah. Hanya Engkau-lah sebagai sandaran bagi kami, ya Allah. Hanya Engkau-lah tempat kami berserah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, insya-Allah pagi ini kita mulakan kuliah perkongsian ilmu mengenai tentang kursus pendidikan, reka bentuk dan pembangunan, di mana DDR ini adalah salah satu daripada pendekatan yang banyak digunakan oleh pelajar-pelajar pasca siswazah di Malaysia sekarang ini. Contoh di UM, saya rasa lebih daripada 40 orang dah graduate dengan menggunakan DDR. Dan juga ia tercetus di beberapa universiti lain seperti di USM, di UM, di UTHM dan sebagainya. Semoga pemahaman kita tentang kuliah DDR ini, tentang DDR ini akan memberi satu manfaat, kebaikan kepada ummah, kepada semua insan dan juga terutamanya kepada negara kita ini. Sungguhnya rakyat Malaysia ini rakyat Malaysia yang kuat. Kita boleh taat kepada arahan supaya duduk di rumah, dalam masa yang sama kita terus bekerja untuk memberi kebaikan kepada diri kita, keluarga kita, agama dan juga negara. Okey, saya akan sharekan sedikit tentang DDR secara asas sebab mungkin ada yang kurang jelas. Saya bukan pakar, saya kreditkan kepada supervisor saya, Prof. Saedah Siraj, yang mana memperkenalkan DDR ini dan menjadikan ia satu fenomena pendidikan dalam konteks Malaysia. Semoga kita doakan semua para murabbi kita, para guru-guru kita daripada sekolah rendah sampailah sekarang ni mendapat rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, DDR kita masuk dengan DDR. Okey, apa itu DDR? Dengan tahulah apa itu DDR. Saya harap semua okey sebab saya tengok macam saya punya connection ni unstable. Okey ke semua? Boleh dengar suara saya? Boleh, doktor. Boleh, jelas sangat. Okey. Okey, tapi kalau nak dengar suara saya tu, kalau dengar selalu kena beritahu suami atau isteri minta izin dulu. Alright. Apa itu kajian reka bentuk dan pembangunan? Okey, kalau kita tengok sebenarnya
pendekatan pendidikan reka bentuk pembangunan adalah satu konsep pendidikan yang membangunkan suatu kajian pembangunan secara teratur dan bersistematik. Apa yang kita maksudkan dengan teratur dan bersistematik ini? Ia boleh dikupaskan bahawa ia mempunyai fasa, beberapa fasa yang perlu kita patuhi serta diikuti dengan pemilihan kaedah penggunaan dan persamplan yang sesuai. Okey, itulah DDR. Maknanya dia pandu kita start from zero. Kita dah ada pernyataan masalah. Okey, kita dah ada pernyataan masalah, kita dah tahu apa yang kita nak buat, tapi kita tak ada guidance untuk macam mana kita nak buat kajian tersebut. So, dia ada fasa-fasa yang mana fasa-fasa itu akan membantu kita untuk membangunkan kajian kita, akhirnya akan memberi manfaat kepada semua. Okey. Setiap fasa ini akan melalui beberapa metod yang kita rasa sesuai dengan kajian kita dan pemilihan sampel untuk ukur setiap objektif kajian kita. Okey, DDR ini secara amnya dia dibangunkan dan diperkenalkan oleh Prof. Ritchie and Klein melalui buku beliau pada tahun 2007. Okey, Prof. Ritchie dan Klein ni masih ada lagi di US. Kita boleh email dia dan dia akan jawab. Okey. Secara asasnya pendekatan ini secara asasnya terbentuk melalui 4 fasa. Iaitu fasa yang pertama dikenali sebagai fasa analisis keperluan. Okey, fasa analisis keperluan, need analysis. Yang kedua, fasa dikenali sebagai fasa design, reka bentuk. How you design your research. Apa yang perlu ada. Okey. Dan ketiganya fasa development. Fasa pembangunan. Dan yang terakhir, bila dah siap kita punya kajian itu, kita kena evaluate balik. Contoh, kalau kita buat kajian pembangunan model, kita dah bangun, dah resign dah model tu, dah bangunkanlah model tu. Tapi kita tak evaluate, dia tidak dianggap model. Dia masih lagi prototype. So, kita kena evaluate. Tak semestinya model, mungkin juga modul, dia bukan lagi modul, kalau tak di-evaluate, dia dipanggil sebagai manuskrip sahaja. Okey, dalam konteks kajian PhD, sebaik-baik dan terbaiknya kita kena melalui semua fasa ini. Melalui fasa need analisis, fasa reka bentuk, fasa pembangunan dan fasa penilaian. Okey, seterusnya. Namun begitu, dalam praktisnya, amalannya yang kami lakukan, kami menggabungkan fasa kedua iaitu fasa reka bentuk dan juga fasa pembangunan menjadikan ia satu fasa. Dipanggil sebagai fasa reka bentuk dan pembangunan. Why? Kenapa ia berlaku di situ? Kenapa percantuman ini, pergabungan ini berlaku? Akan kita kupaskan selepas ini. Okey? Alright. Kalau kita tengok daripada pandangan Prof. Ritchie dengan Klein, dia menghujahkan bahawa pendekatan DDR adalah suatu kajian yang amat teratur melibatkan proses mereka bentuk. Proses design. If you try to develop module, you design your module. Apa yang perlu ada? Konten apa yang perlu ada dalam model tersebut? Modul tersebut. Lepas kita dah design, kita mulalah dengan membangunkan modul. Senang kata bukan modul saja, produk. You nak buat produk. You nak buat produk, why you nak buat produk? Okay, why you nak buat produk? Mestilah ada sebab you nak bangunkan produk, mesti ada masalah. Produk you berbagai lah, sama ada modul, model atau sebagainya. Okay. Sarjana ini juga menghujahkan bahawa pendekatan DDR berupaya untuk membangunkan suatu alat pengukuran. You nak buat, when we talk about the pengukuran, alat pengukuran, dia adalah relate dengan instrumentasi, instrument, saringan. Okay. Dia juga boleh bangunkan produk, produk macam-macam lah.
Kalau kita orang engineering, mungkin kita nak bangunkan satu prototype robot untuk diajar pada pelajar kita. Kalau kita bidang sains sosial, mungkin kita nak membangunkan satu garis panduan. Kalau kita dalam bidang pendidikan, mungkin nak bangun satu model pendidikan, pengajaran untuk pelajar. Dan juga ia boleh bangunkan proses. Proses ni dia sama seperti SOP, Standard of Procedure. Maknanya nak bangunkan. Dan itulah dipanggilnya produk. Okey, kalau kita ikut pada Hefner et al. 2004, Ellis and Levy 2010, dia sangat-sangat menegaskan bahawa pendekatan DDR boleh digunakan sebagai pemandu dalam menjalankan kajian-kajian berikut. Okey. Saya teringin sangat nak terangkan DDR ni. Why I nak terangkan DDR ni? Sebab ada setengah orang dia tak boleh terima DDR ini. Sedangkan research ini adalah suatu benda yang selagi ia ada citation, selagi dia empirical, dia boleh digunakan. Okey. DDR ni boleh buat apa lagi sebenarnya? Boleh penghasilan teori baru dalam menyelesaikan suatu masalah. Okey, ada mesej sekejap Okey. Okey, yang baru masuk tu tak apa, tak payah say everyone, tak payah say hello dulu, kita dengar dulu. Alright. Kita nak gunakan DDR ni untuk apa? Untuk hasilkan teori baru. Pun boleh. Nak selesaikan satu problem. Nak reka bentuk dan bangunkan model baru. Pun boleh. Model ni jangan kita relatekan dia. Model saja mestilah fakulti pendidikan. Tak semestinya. Ada sahabat saya di fakulti ekonomi. Dr. Fatni punya husband. Dr. Wan. Dia membangunkan satu model macam satu model dasar. Boleh, tak ada masalah. Ada sahabat saya daripada fakulti kejuruteraan. Dia membangunkan satu model untuk satu panduan untuk proses pengukusan bagi barangan-barangan, produk-produk kejuruteraan, projek akhir pelajar. Okey. Dia juga boleh buat apa DDR ni? Dia boleh pembinaan kaedah. Kita nak buat satu kaedah baru, boleh. Kalau orang pun kata Kaizen kan, kita tukar satu kaedah nak jadikan kaedah lebih baik. Dan proses baru dalam mengimplementasikan model atau peralatan sedia ada. Dia ada mesin, contohnya orang engineering, dia ada mesin. Mesin ada SOP, tapi dengan mesin SOP tu agak lambat. Masalah dia lambat untuk menghasilkan suatu produk menggunakan mesin tersebut. So why not? Dalam industri, you design satu kaedah baru, menggunakan mesin yang sama untuk menghasilkan produk dengan lebih cepat. So, dia punya keyword dia, berkaitan masalah dia, model mesin itu lambat menghasilkan produk. Sebab apa lambat? Kita trace balik sebab SOP dia mungkin terlalu birokrasi. So, kita buat satu kaedah baru. Okay? Ataupun apa dia lagi? Menjalankan kajian terhadap aplikasi suatu peralatan, model atau kaedah sama ada ia tidak diuji, iaitu dinilai atau dikaji dalam konteks yang baru. Okey, ini banyak ini banyak. Contohnya kalau kita tengok tentang kompetensi. Kompetensi tentang kompetensi guru lah saya ambil. Banyak kalau kita tengok research lepas, research terdahulu, ada yang kata contohnya Ridwan kata ini kompetensi guru. Contohnya Ustaz Fakruddin, dalam ni Ustaz Fakruddin ada dia kata ini kompetensi guru. Okey, contoh K, dalam ni pun ada K, saya nampak K tu. Dia kata ini kompetensi guru. Mana yang satu yang betul? Mungkin kajian Ridwan tu 2008, mungkin kajian Ustaz Fakruddin tu 1990. Mungkin K punya 2003. So, mungkin metod pun berbeza dan metod mereka metod yang sekadar skomin saja nak lihat pembinaan kompetensi. Sekadar skomin saja melihat mana yang lebih tinggi. Why not sekarang kita ubah balik, cari balik opsi baru, gunakan metod baru. Gunakan metod yang lain. Seperti kita gunakan Fuzzy Delphi, ambil expert consensus, tentukan apakah kompetensi baru yang sepatutnya ada pada seorang guru in future 5 years lagi. Begitulah itulah DDR ini. Ada orang tanya saya pula, DDR ni kuanti atau kuali? Macam mana nak jawab tu? Macam mana nak jawab tu? Okey. Sebenarnya DDR ni satu pendekatan. Bagi saya, pandangan saya, ini satu pendekatan di mana di dalamnya ada multiple method.
That method can be quali, that method can be quanti. Very clear. Cuma di Malaysia ni kita banyak guna dua mazhab je. Mazhab quali, quanti. Macam saya ulang hari itulah. Why not tak guna mazhab senduk, mazhab cawan, Okey, tak nak cari salah orang, kita cuba yang terbaik. Okey. Jadi dalam DDR ini dia multiple method terkandung dalam dia. Kalau dalam fasa itu menggunakan quali, so kita ikut follow prosedur kualitatif. Kalau dalam fasa itu adalah menggunakan quanti, kita compulsory to follow protokol prosedur dalam quanti ataupun sebagainya. Okey? Alright. Setakat ni okey Alright, seterusnya. Kalau kita tengok maksud daripada Ritchie and Klein. Okey, saya harap semua dah makan semua dah sarapan. Okey. Ritchie and Klein betul-betul dia specify the definition to the education domain by defining this type of research as the systematic study of design, development and evaluation process with the aim of establishing an empirical basis for the creation of instructional and non-instructional product. Maksudnya, kan, kita nak bangunkan suatu kajian, nak design, nak develop, nak evaluate satu kajian kita sama ada untuk bidang instructional atau bukan instructional. Tapi bila when we talk about instructional, kita akan terfikir dia pendidikan saja. Maknanya fakulti perubatan tak boleh guna lah. Boleh. Sebenarnya kalau dekat universiti itu, semua itu adalah pendidikan. Semua fakulti itu adalah pendidikan. Okey? Alright, seterusnya. Yang ini yang produk-produk yang kita boleh hasilkan, kajian-kajian yang kita boleh hasilkan dengan kita apply DDR approach ini. Yang biasa buat, macam saya buat, Dr. Musid buat. Semalam kita dah buat dengan Dr. Norshima. Kita menghasilkan model. Dia, Dr. Shima yang saya kongsi dalam Facebook, Dr. Shima dia menggunakan model. Satu model pengajaran yang baru bagi preschool students. Okay? Dia menggunakan pendekatan DDR dan dia menggunakan interpretive structural modeling. Okay? Ada juga menggunakan modul. Kalau di UM tu ada 2-3 orang gunakan modul guna DDR. Contoh Dr. Syarizal Said. Antara penceramah yang diiktiraf oleh SIMO demi kajian. Dia bangunkan satu modul. Ada juga yang menggunakan borang soal selidik. Borang soal selidik. Masuk ni. Tak masuk dia. Sekejap okay, sahabat saya Ustaz Ismi Pak Ismi dari Indonesia. Boleh dengar Pak? Bisa ya? Bisa. Okey. Saya terpaksa offkan suara Bapak ya. Okey. Ada yang buat borang soal sidik bagi satu penilaian, instrumentation. Contoh Dr. Sheila. Dah Viva dah pun, sahabat saya yang graduate daripada UPSI. Dia buat satu instrumen saringan. Tak ada masalah sebenarnya. Nak bangunkan apa lagi? Nak bangunkan framework. Boleh. Contoh Puan Nurul Rabihah. Dia bangunkan dalam kajian masters dia bangunkan satu kerangka framework. Okey, dia bangunkan satu framework yang mana framework itu boleh digunakan, dia menggunakan Facebook sebagai medium PDP, proses pengajaran dan pembelajaran. Tak ada isu, boleh guna pakai. Garis panduan, plan strategik, misi dan sebagainya. Jadi sebenarnya DDR approach ni boleh guna untuk bangunkan apa sahaja suatu produk yang baru. Tak kisah, tidak kira bidang. Sama ada bidangnya mungkin bidang kejuruteraan, mungkin juga bidang sains sosial, mungkin pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Saya kadang-kadang saya sebagai sedik bahasa Indonesia ya Pak Ismi ya. Wah, sudah lama tak jumpa Pak Ismi, rindu rasanya. Okey. Okey, seterusnya, okey. Kita terfikir, DDR ini apa dia sebenarnya? Dia produk atau research? Because just now I
always said about the product. Sebenarnya DDR ini adalah approach dan dia adalah sangat pendekatan yang sangat rapat dengan research ataupun penyelidikan atau bahasa Indonesianya penelitian. Okey. Okey, secara amnya ia melibatkan pendidikan yang berkaitan tentang kriteria berikut. Yang pertama, your research based on DDR mestilah untuk selesaikan suatu problem. Kita pun biasa masa kita buat degree, masa kita buat master, bila kita buat final year project, bila kita buat disertasi, kita punya SD kata, mesti ada problem. Tak ada problem, that is not research, that's rubbish. Contoh saya kena dululah masa undergraduate dulu. Okey. Okey, lepas tu apa lagi? DDR ini istilah berdasarkan literatur, bukan berdasarkan daripada shock sendiri. Kita kena ada citation. Okey? Dan kita hasratkan yang terakhir, kajian menggunakan pendekatan DDR ini mampu untuk menghasilkan kajian yang menyumbang kepada suatu ilmu pengetahuan. Very simple. Okay? Kita harapkan kajian kita ini dapat menghasilkan suatu benda yang baik, satu benda yang baru. Mungkin benda itu boleh baik kebaikan kepada kita, mungkin bukan pada ummah, tapi pada diri sendiri. Okay? Buat kajian PhD ni jangan nak ubah dunia. Jangan kaji kenapa dunia ni, bumi ini flat ke, bumi ini bulat. No. Bukan kerja kita. Okey. Seterusnya, okey, yang ini contoh Dr. Musid, sahabat saya. Dia dah email James Klein ni. No problem, James Klein ni sangat-sangat baik dan sangat-sangat membantu. Ritchie and Klein ni yang menghasilkan buku DDR ni. Dia bertanyakan tentang apa itu DDR. James Klein, Prof. James kata senang je. Thanks for your inquiry. Design and development research is umbrella term of wide range of study that employ and assessment of qualitative and quantitative research method and strategy. It's not a research design. It can be used in wide variety of field that choose design from a system view. Maksudnya, ada orang kata pula, bila orang tanya, doktor, ada orang tanya maksud saya ni nak menggunakan model AD untuk menghasilkan kajian saya. Boleh gunakan, tetapi AD itu berada di dalam lingkungan payung DDR. Tak ada masalah. You nak kena cite berapa model? Kena. You nak bila dalam fasa pembangunan, you kena ada model yang you sandarkan. Okay? Dan setiap fasa itu kena ada model yang disandarkan. Alright. Seterusnya, kita masuk pada fasa pertama. Okay, fasa pertama dalam kajian menggunakan DDR approach ini. Okay. Dipanggil sebagai fasa analisis keperluan ataupun need analysis phase. Kenapa kita perlu ada benda ni? Kenapa kena buat benda ni? Penting ke sangat ni analisis ni? Bagi saya ia sangat penting. Bagi saya bahasa pasarnya, dia berfungsi sebagai lesen untuk awak jalankan kajian reka bentuk dan pembangunan. Kenapa? Kerana mungkin awak baca literature banyak. You baca from Saudi, you baca from US, from Europe. Kata, oh ini kajian ni ada masalah, kena buat kajian ni, kena bangunkan kajian ni. Tetapi kita buat ni analisis ni sebab apa? Sebab kita nak test balik dekat Malaysia. Contoh orang yang buat kajian kat Malaysia, betul ke masalah yang disebut dalam literature tu berlaku tempat kita? Berkemungkinan di US ia bermasalah, tetapi di Malaysia ia tidak bermasalah. Di Indonesia ia tidak bermasalah. So penting kajian analisis ini. Okey, fasa ini amat penting kerana keperluan untuk bina soalan kajian yang mewajarkan suatu kajian dibangunkan dalam fasa reka bentuk dan pembangunan. Okey, sangat penting. Tapi dia taklah terlalu mendalam. Kena nak tahu betul ke masalah itu berlaku di tempat kita. Masalah itu berlaku di lokasi kajian kita. Okey? Alright, seterusnya. Dalam need analisis, fasa need analisis, ada
Ada chat Sekejap. Maaf doktor, nak tanya macam mana kita nak bezakan metamasah dia sebab ia akan sama. Okey. Tak apa, jangan tanya lagi. Lepas ni saya buka Q&A session. Bagi saya terangkan dulu, nanti saya buka Q&A, sesi Q&A boleh tanya dalam tu. Masa tu you all boleh buka you punya mic. Okey? Okey. Fasa analisis ni, metod pengukuran yang kita boleh gunakan. Kita boleh gunakan survey, boleh gunakan tinjauan, gunakan temu bual. Tak nak guna temu bual. Allah doktor, saya tak faham sangat temu bual ni, tapi saya sangat mantap dalam soal selidik. Guna soal selidik. Okey, temu bual adalah kategori dalam kuanti. Kalau you guna temu bual, you gunakanlah prosedur SOP pendekatan kuanti. Kuali. Okey, kalau you guna soal selidik, gunakan SOP pendekatan kuanti. Ada juga guna Delphi method. Boleh ke doktor? Boleh. Mungkin you panggil pakar barang berhujah. Kenapa kita panggil dia pakar? Sebab dia mampu untuk menghuraikan suatu perkara dalam bidangnya sendiri. Nak gunakan Delphi, fuzzy Delphi, boleh. Tak ada masalah. Boleh. Nak gunakan literature review, boleh. Tapi bila you buat literature review, memanglah you cite daripada beberapa negara, beberapa region, tapi you kena juga tengok dalam konteks kajian di lokasi kajian kita. Betul ke benda itu bermasalah? Okey, saya harap clear yang ini. Tak clear, nanti saya buka Q&A, kita boleh tanya dalam Q&A. Okey. Alright, seterusnya. Okey, seterusnya. Tadi fasa analisis keperluan. Sekejap adik boleh ambil handphone depan ni. Okey, keep quiet keep quiet. Alright. Okey, sekarang dalam ni analisis saya terangkan tadilah apa yang kita boleh gunakan. Nak gunakan percentage, nak gunakan observation, boleh. Contohnya, kajian kita tentang preschool student. Okay, pelajar prasekolah. Mungkin dia tak boleh jawab daripada segi you nak temu bual, dia tak boleh jawab. Mungkin you tak bagi questionnaire, dia tak boleh nak pakai questionnaire, tak boleh jawab questionnaire tu. Mungkin you use observation. Buat diary study, tengok dia. Tengok keadaan dia, mungkin buat dalam masa seminggu atau 2 minggu, tengok apa dia buat. Tandakan. Boleh, tak ada masalah. Selagi dia empirical, selagi dia mampu untuk menjawab soalan kajian kita. Okey, ini contoh. Ini contoh objektif kajian bagi pendekatan DDR. Okey, macam saya kupas tadi. Okey, sekejap anak saya bising. Masuk bilik tetamu kat bawah. Alright. Okey. Bila kita buat DDR, okey, dia akan ada objektif fasa 1. Ini objektif utama. Objektif fasa 1 ni selalunya dia melibatkan secara direct hanya untuk analisis keperluan. Okay. Iaitu contoh, mengenal pasti keperluan bla 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 bla. Itu ikut pada kajian you. You nak hasilkan apa? Berdasarkan pandangan pengguna. Mereka yang mengguna, yang mengamalkan, yang melaksanakan. Kalau you guna pakar untuk analisis, boleh berdasarkan pandangan pakar. Okey, dalam objektif fasa 1 ini mengenal pasti keperluan bla 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 dot ni adalah objektif utama. Dalam dia ada sub objektif, iaitu you boleh refer pada tesis yang menggunakan DDR. Contoh tesis saya boleh download je dekat repo. Tesis Dr. Syariza boleh download, Dr. Simusid boleh download saja. Okey, kalau tak boleh juga WhatsApp saya bagi. Okey. Objektif fasa kedua pula ialah fasa reka bentuk dan pembangunan. Okey. Mereka bentuk dan membangunkan, mungkin membangunkan model atau membangunkan modul atau membangunkan instrumen
akan membangunkan satu garis panduan berdasarkan kesepakatan pakar, kumpulan pakar. Okey? Okey, dalam objektif ini adalah sub objektif dia lagi yang kita kena kuasai. Yang kita kena tahu macam mana nak mengukur mereka bentuk dan membangunkan tu. Yang saya cakap tadi, boleh refer tesis saya atau tesis sahabat-sahabat yang lain, Dr. Musid, Dr. Syariza, lagi siapa yang buat? Dr. Nizam, UM, Dr. Rawiyah, UM, Dr. Nizam, IBDA, Dr. Nuzul, IBDA. Banyak tesis ni. Okey, yang ketiga, bila kita dah bangunkan kita punya model ataupun output ataupun produk itu, kita kena evaluate dia. Kita kena lihat usability dia. So, menilai kebolehgunaan mungkin model berdasarkan pandangan mereka yang akan gunakan model tersebut. Okey, kalau modul mungkin dia orang kena, kalau buat eksperimen